Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid-murid. Hari ini kita akan belajar tentang Persekutuan Tanah Melayu 1948. Sebelum kita masuk kepada topik pengajaran kita, cikgu dah sediakan satu video untuk kamu semua tonton tentang apakah Persekutuan Tanah Melayu 1948. 1 Februari 1948 untuk menggantikan Malayan Union. Persekutuan ini terbentuk hasil desakan orang Melayu supaya British mempertimbangkan pendapat dan kehendak mereka dalam perubahan politik di Tanah Melayu. Pembentukan persekutuan menunjukkan kejayaan orang tempatan menentang penjajah British. Untuk pengetahuan anda, terdapat faktor yang menyebabkan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Harap anda semua mencatat isi-isi. Okey, dah tengok kan video tadi? Okey, sekarang kita akan belajar tentang faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Semua sekali ada 3 faktor. Faktor yang pertama adalah penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Okey, orang Melayu, raja-raja Melayu dan cendekiawan Melayu dan UMNO telah membantah pelaksanaan Malayan Union. Kenapa golongan ini membantah pelaksanaan Malayan Union? Kerana Malayan Union telah memberikan kesan buruk kepada institusi raja-raja Melayu dan juga kepada orang Melayu. Ahli Parlimen British iaitu Games dengan Rhys Williams telah menyaksikan bantahan orang-orang Melayu terhadap Malayan Union. Jadi, mereka telah membawa hasil tinjauan ini kepada Dewan Parlimen British. Games kata, sekiranya British masih berdegil dengan melaksanakan juga Malayan Union ini, keadaan di Tanah Melayu akan semakin huru-hara. Ketika pelbagai penentangan dan bantahan dilakukan, persediaan untuk menggubal Persekutuan Tanah Melayu telah dijalankan melalui rundingan antara Raja-Raja Melayu, UMNO dan juga dengan pihak British. Itu adalah faktor yang pertama. Faktor yang pertama tadi adalah penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Kenapa dia orang menentang Malayan Union? Kerana Malayan Union memberikan kesan buruk kepada institusi raja-raja Melayu dan juga orang Melayu. Seterusnya adalah faktor yang kedua. Faktor yang kedua adalah cadangan raja-raja Melayu dan UMNO. Apa cadangan mereka? Tadi kan waktu akhir cikgu ada sebut yang diorang adakan rundingan kan? Okey. Masa ni inilah cadangan melalui rundingan yang diorang dah lakukan tu. Malcolm MacDonald, seorang Governor General dan juga Sir Edward James, Governor Malayan Union telah mengadakan pertemuan dan rundingan bersama Raja-Raja Melayu di Kuala Kangsar. Kenapa diorang adakan rundingan? Rundingan ni diadakan adalah untuk mengatasi konflik masyarakat Melayu dengan kerajaan British berhubung isu Malayan Union. Dalam pertemuan tersebut, Raja-Raja Melayu telah mencadangkan beberapa perkara dalam membaiki institusi mereka. Antaranya adalah penubuhan Persekutuan Tanah Melayu yang akan diadakan ini mestilah bertaraf naungan dan bukannya tanah jajahan. Sebelum ni, Malayan Union ataupun sebelum Tanah Melayu diadakan ataupun sebelum Tanah Melayu diisytiharkan, kita ni sebagai tanah jajahan. Jadi, Raja-Raja Melayu inginkan persekutuan ini bertaraf naungan, bukannya lagi tanah jajahan seperti sebelum ni. Seterusnya, perjanjian baru untuk menggantikan Malayan Union. Inilah yang dikatakan sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Okey, seterusnya adalah Jawatan Pesuruhjaya Tinggi menggantikan Governor. Sebelum ni kita menggunakan gelaran Governor kerana kita dijajah oleh British dan British
menggunakan gelaran gubernur bagi setiap wilayah. Seterusnya adalah raja ingin berkuasa dalam setiap perundangan. Dan akhir sekali adalah perkataan negeri-negeri Melayu perlu muncul dalam persekutuan yang baru. Sebelum ni kita ada negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi selepas adanya persekutuan tanah Melayu ini, raja-raja Melayu inginkan negeri-negeri Melayu digunakan, bukannya negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu seperti sebelumnya. Okey, sekarang adalah faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga adalah sokongan pentadbir British. Pentadbir British menyokong konsep persekutuan kerana dapat mewujudkan keamanan, kestabilan dan juga kemajuan ekonomi kepada Persekutuan Tanah Melayu. Terdapat pegawai tinggi British yang mendorong British untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Antaranya adalah Sir Edward James, Sir Malcolm MacDonald, Sir Ralph Hines, Gamers, Ethel Neverbauer, Roland Brandel, W. Lin dan juga Theodore Adams. Kesemua pegawai tinggi British ni menyokong usul Raja-Raja Melayu untuk mengadakan ataupun untuk membentuk sebuah persekutuan, iaitu Persekutuan Tanah Melayu. Sir Ralph Hines mencadangkan agar British melibatkan Raja-Raja Melayu dalam setiap pentadbiran berasaskan perlembagaan. Misalnya, memberi kuasa tertentu kepada Sultan dalam Majlis Negeri dan Majlis Perundangan. Okey, sebelum ni Raja-Raja Melayu tidak ada kuasa dalam menentukan perundangan dan juga dalam menguruskan pentadbiran. Kerana apa? Kerana sebelum ni semua pentadbiran, perundangan telah diusulkan, telah diusahakan ataupun telah dikerjakan oleh Gubernur-Gubernur British. Pada bulan Mei 1946, Sir Edward James telah bertemu dengan Wakil UMNO di Pulau Pinang. Seterusnya, pihak ini juga bertemu dengan Dato' N. Jaafar dan juga Raja-Raja Melayu bagi mengemukakan cadangan balas. Pembentukan persekutuan mewujudkan politik yang lebih stabil. Keadaan ini akan mendorong pelabur-pelabur luar untuk melabur dalam negara kita. Pada masa yang sama, British perlu melaksanakan dasar dekolonisasi yang telah disarankan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB melalui Piagam Atlantik. Apa dasar dekolonisasi ni? Dasar dekolonisasi ni adalah satu proses ataupun satu latihan kepada tanah jajahan untuk berkerajaan sendiri. Ini akan mencepatkan proses pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, kesimpulannya, bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union dan juga cadangan Raja-Raja Melayu supaya Malayan Union ini digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu telah mendapat perhatian daripada pentadbir British. Bantahan ini telah menyedarkan bahawa pihak British bahawa Malayan Union telah ditolak oleh penduduk tempatan dari segenap lapisan. Oleh itu, Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah pun diisytiharkan rasmi pada 1 Februari 1948. Okey, sekian saja pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, cikgu harap kamu semua faham. Kalau tak faham, boleh tanya pada cikgu sekarang. Okey, dan juga cikgu dah siapkan kuis untuk kamu semua jawab tentang faktor-faktor Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ada siapa-siapa yang tanya soalan? Semua faham? Faham, okey, baiklah. Sekian saja pengajaran cikgu hari ini.
kamu semua sihat-sihat, duduk di rumah, jaga diri. Okey. Dan jangan lupa jawab kuis yang cikgu dah siapkan. Sekian, terima kasih.